各位弟兄姐妹，大家平安！ Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 感谢上帝带领我们进入新的一月份， Kita bersyukur Tuhan dalam memimpin kita memasuki satu bulan yang baru. 也是第一个礼拜，我们来到主的面前，聆听他的话，而且要领受圣餐。 Di minggu yang pertama ini kita akan mendengar firman Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus. 今天我们的主题，我们最大的财宝就是在耶稣基督里面。 Tema kita hari ini adalah harta yang terbesar dalam hidupku ada dalam Tuhan. 我们打开经文，在马太福音第13章 Kita melihat Matius 13 ayat 44. 第44节到第46节。 Ayat 44 sampai 46. 我先用华语的来念， Dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin. 然后师母用印尼文的来念。 Setelah itu dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan. 马太福音第13章44到46节，圣经这样告诉我们：天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。 天国又好像买卖的人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。 Matius 13 ayat 44 sampai 46 demikian firman Tuhan, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. 好，我们读经到此。 Demikian kita membaca firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，今天世界的人在寻找什么呢？ Saudara-saudari, apakah yang sedang dicari manusia pada hari ini? 我们先看一个日本一个小孩子的历史。 Kita akan melihat riwayat daripada seorang seorang anak kecil di Jepang. 他是出生在1906年 Dia lahir pada tahun 1906, 4月份17号。 17 November. 他有9个兄弟姐妹， Dia mempunyai saudara kandung 9 orang, 但是只有4个才能够长大， tetapi hanya 4 yang bisa tumbuh dewasa. 5个在小的时候过世， 5-nya meninggal waktu kecil 因为他的父母太穷， karena orang tuanya terlalu miskin, 没有好的医疗， tidak ada pengobatan yang baik, 也是没有好的这个足够的金钱来帮助他们。 dan juga tidak ada harta yang cukup untuk boleh menolong mereka. 而且这个孩子从小的时候常常流鼻水， Anak ini sejak kecil sering kali ingusan 而且他用他的衣服来擦他的脸， dan dia menggunakan bajunya untuk menghapusnya. 变成他的衣服好像跟他的肉、他的皮粘在一起。 Oleh sebab itu bajunya itu kaku. 他在学校的时候，他的分数也是很不好。 Sejak kecil nilainya juga tidak baik di sekolah. 他不喜欢念书， Dia tidak suka sekolah 然后常常没有上课。 dan juga sering bolos. 他写作的时候有面对一些的困难， Dan dalam hal mengarang dia juga mengalami kesulitan. 但是这个小孩子有另外一个很特别的地方， Tetapi anak ini mempunyai suatu hal yang khusus 就是他很喜欢修理汽车。 dan dia suka memperbaiki mesin. 他的父亲是一个开这个修理汽车的这种的人， Papanya adalah seorang yang membuka bengkel. 所以他从小就跟着他的爸爸怎么样修理汽车、看汽车。 Oleh sebab itu sejak kecil ia
membantu papanya bagaimana memperbaiki mobil. 还有靠近他的家有一个工厂， Dan dekat rumahnya ada satu pabrik. 而且他每一天听那个工厂这个机器的声音，他是非常的高兴。 Dan setiap kali dia mendengar mesin dari pabrik itu, dia sangat sukacita. 然后他中学毕业之后， Setelah tamat SMP, 他没有上到高中去念学， dia tidak sekolah sampai SMA. 他要工作， Dia harus kerja. 所以他到市场那边找工作。 Oleh sebab itu dia pergi mencari kerja. 他很高兴， Dia sangat sukacita 因为有一个修理汽车的店叫那他做他里面的工人。 karena ada satu bengkel yang mau menerima dia untuk bekerja di sana. 但是很糟糕的，他不是叫这个孩子呢去修理汽车， Tapi sayangnya dia bukan di hire untuk servis mobil, 但是叫他去看这个主人的小孩子， tetapi untuk menjaga bayi daripada tuannya itu. 因为他的主人太忙了，所以要叫一个人特别看这个他的孩子。 Karena tuannya terlalu sibuk sehingga harus memanggil orang untuk bantu menjaga bayinya. 然后有一天，因为那个店太多工作或者太多车要修理的， Suatu hari sangat banyak mobil yang harus diperbaiki. 所以他把这个人叫出来，你不要单单看孩子，也是帮忙我们修理这个汽车。 Oleh sebab itu anak itu dipanggil keluar, jangan hanya melihat anak, tapi juga bantu untuk memperbaiki mobil. 哦，原来他有很好的技术。 Dan ternyata dia mempunyai keahlian. 他的主任也是吓了一下， Bosnya juga kaget. 所以18岁的时候， Oleh sebab itu pada umur 18, 他被派到一个地方去处理一辆的汽车， dia diutus untuk memperbaiki satu mobil. 处理得很好。 Dan dia memperbaikinya dengan baik. 从那一个时候， Sejak saat itu, 他的事业、他的工作一直升高。 pekerjaannya, karirnya makin meningkat. 他的主人给他更大的信任， Bosnya memberikan kepercayaan yang lebih besar. 然后他自己之后开一个修理汽车店， Sampai kemudian dia sendiri membuka bengkel. 然后最后他建一个制造汽车的工厂， Dan akhirnya dia juga membuka pabrik mobil. 而且他这个做出的汽车呢，在世界各地都用他的汽车， Dan mobilnya tuh dikenal di seluruh dunia dan dipakai di seluruh dunia. 从亚洲到非洲， Mulai dari Amerika, 从 Afrika, 亚洲 dari Asia 到非洲， sampai Afrika, 到美洲， sampai Amerika, 到欧洲， sampai Eropa, 到澳大利亚。 sampai Australia. 那这个人的名是什么名呢？ Siapakah nama orang ini? 他就是 Soichiro Honda。 Namanya adalah Soichiro Honda. 那他从小非常的贫穷， Dia waktu kecil sangat miskin, 但是他努力， tetapi dia bekerja dengan tekun. 他学习， Dia belajar, 他工作， dia bekerja, 然后他达到一个很高的地步， dan dia sampai tahap yang sangat tinggi. 有很多的钱， Begitu banyak uangnya, 他的名这个世界都认识这个人的名。 sampai terkenal di seluruh dunia namanya. 这个 Soichiro Honda 的历史 Sejarah Soichiro Honda 也是可以描写代表我们今天所有的人。 merupakan gambaran hidup manusia kita pada umumnya. 我们活在这个世界， Kita hidup di dunia ini, 不断的努力， kita terus bekerja dengan giat 不断的追求， dan terus mengejar 让我们能够得着更大的这个财富， untuk mendapatkan harta, 有更大的权柄， mendapatkan tata, 有更伟大的名声， dan ada nama yang tinggi di 有 dunia 更高的地位。 dan posisi yang paling tinggi. 这个是现在人的追求， Ini adalah hal yang dikejar oleh manusia 是 pada 我 saat 们 ini. 面前我们所看见实际的事情。 Inilah hal yang nyata di depan mata kita. 当然，寻找这个不会错。 Tentunya mengejar semua ini tidaklah salah. 圣经教导要我们努力工作， Alkitab mengajarkan bahwa kita memang harus bekerja 我们要把工作做得最好。 dan kita harus bekerja dengan baik.
但是今天主耶稣告诉我们另外一件事情， Tetapi hari ini Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita satu hal. 不是单单世界的财宝， Bukan hanya harta duniawi. 不是单单世界的地位名义而已， Bukan hanya tata dan kuasa dan nama baik 但 di 是 dunia. 有另外一个财宝是更重要的， Tetapi ada satu harta yang paling berharga. 是应该我们追求的， Yang harus kita kejar. 是我们应该得着的。 Yang harus kita dapatkan. 那个财宝是什么呢？ Apakah harta itu? 那从马太福音第13章 Dari Matius 13 tadi. 44到46节这一段经文来告诉我们， Ayat 44 sampai 46 memberitahukan kepada kita. 第一件的事情，基督耶稣是我们生命中最大的财宝。 Yang pertama adalah Kristus adalah harta yang terbesar bagi kita. 好像刚才主耶稣在马太福音告诉我们， Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius tadi, 天国就是好像藏在地里的一种的财宝， kerajaan surga seperti satu harta yang terpendam di dalam tanah. 又好像一个很贵重、很美丽的珠子。 Seperti mutiara yang sangat berharga dan mulia. 当我们看主耶稣的教导的时候， Ketika kita memperhatikan pengajaran Kristus, 他常常用一种的比喻来教导众人。 Yesus seringkali menggunakan metode perumpamaan untuk mengajar. 但是在比喻里面，常常是有一个很重要的真理或者很重要的信息。 Di dalam perumpamaannya mengandung satu kebenaran yang sangat penting. 比方说，耶稣有讲到关于这个愚拙跟聪明的这个女孩子， Misalkan Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijak. 一个聪明的孩子，就是当他要迎接这个国王的时候，他的灯也是带着油。 Gadis yang bijak waktu mau menyambut sang pengantin laki-laki, dia minyaknya tetap tersedia. 耶稣讲到撒种的比喻， Yesus juga berbicara tentang penabur. 有一些的种子落在路旁边， Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, 落在一个有泥土但是很狭窄的泥土， jatuh di tanah berbatu. 然后落在一个很好的泥土。 Ada juga yang jatuh di tanah yang baik. 耶稣有告诉我们，怎么样建房子，不要在沙土上，但是要在石头上。 Yesus juga pernah memberikan perumpamaan mau membangun rumah jangan di atas pasir tetapi di atas batu. 耶稣有讲到浪子的故事， Yesus juga berbicara tentang anak yang hilang 或者失事的羊， atau domba yang hilang 还有个失去的金钱， atau dirham yang hilang. 这个耶稣都讲过。 Ini semua pernah Tuhan Yesus 那 katakan. 在马太福音第13章这边，耶稣讲到天国的比喻， Dalam Matius 13 ini Tuhan Yesus sedang berbicara perumpamaan tentang kerajaan sorga. 就是好像宝贝藏在地里， Itu seperti harta yang terpendam di dalam ladang. 又像一个很宝贝的珠子。 Ya, itu seperti mutiara yang indah dan berharga. 这两个比喻在当时是人家很熟悉的， Perumpamaan ini sangat familiar pada masa itu. 可能今天我们不太明白， Mungkin saat ini kita tidak mengerti. 这个两个比喻是什么呢？ Apa maksud daripada kedua 但 perumpamaan 是 ini? 当时的人比较了解， Tapi pada waktu itu orang lebih mengerti. 为什么宝贝钱财放在地里？ Mengapa harta dipendam di dalam tanah? 因为当时还没有银行， Karena waktu dulu belum ada bank 没有地方我们可以藏我们的宝贝的东西。 dan tidak ada safety box untuk simpan harta di sana. 然后当时的巴勒斯坦是常常打仗， Dan pada waktu itu Palestina juga sering terjadi perang. 如果国家打输的话， Kalau negara kalah, 我们的钱财都被人家拿去。 maka semua harta benda akan diambil. 那因为面对这些的危险， Karena menghadapi ancaman sedemikian, 他们把保重的东西、宝贝的这个财宝就放在地里， maka mereka hartanya disimpan di dalam tanah, 比较安全。 lebih aman. 这个众人都知道这个事情。 Nah, semua masyarakat umum tahu hal ini. 然后第二个问题呢， Lalu yang kedua, 让他能够更安全把他的财宝放好， nah supaya juga harta itu lebih aman disimpan, 他们就买这些的宝石珠子，让他的
这个存这个东西比较方便。 Dan mereka membeli perhiasan atau mutiara karena gampang disimpan. 这个是当时的背景， Ini adalah latar belakang pada waktu zaman 人家 itu. 都了解的这个一种的真理在里面。 Dan mereka mengerti kebenaran ini. 在这个两个比喻里面，耶稣要表达一个很重要的道理， Dalam dua perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan satu kebenaran, 就是告诉我们天国上帝的国 yaitu tentang kerajaan surga. 对我们是非常的宝贝， Bagi kita ada satu hal yang sangat berharga. 对我们是非常的重要。 Bagi kita tuh sangat penting. 不过什么是天国，很多时候我们不太明白。 Tetapi apa itu kerajaan surga? Seringkali kita tidak mengerti. 简单来说，天国是什么呢？ Apakah kerajaan surga itu? 就是上帝透过耶稣基督统治每一个人的生命，每一个相信人的心。 Yaitu tentang pemerintahan Allah melalui Yesus Kristus dalam setiap hati orang percaya. 上帝把耶稣差到这个世界， Allah telah mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. 不是单单要来到这个世界看这个世界的光景而已。 Bukan hanya untuk datang ke dunia dan melihat-lihat dunia ini. 但是耶稣来到这个世界， Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini, 他也是上十字架， dia juga naik ke atas kayu salib 赦免我们的罪， untuk menghapus dosa kita 救赎我们的生命， dan menyelamatkan jiwa 把 kita, 救恩赐给我们。 memberikan keselamatan kepada 他 kita. 就在我们里面掌权。 Dan dia berkuasa dalam diri kita. 以前我们在耶稣基督以外， Dulu kita berada di luar Yesus Kristus. 我们是属这个世界的人， Kita adalah milik dunia. 我们是属罪恶的人。 Kita adalah orang yang berdosa. 黑暗魔鬼掌管我们的心灵， Kegelapan dan iblis menguasai kita. 我们走这个黑暗的道路， Dan kita berjalan di dalam gelap. 我们走这个灭亡的道路。 Kita menuju jalan ke kebinasaan. 但是耶稣来了， Tetapi Yesus sudah datang 为我们开一条新的路， dan dia membuka jalan yang baru, 生命的路， yaitu jalan 就是 keselamatan, 救恩的路。 yaitu jalan 而 keselamatan. 且他把这个救恩放在我们里面， Dan dia memberikan keselamatan ini ke dalam diri 他在我 kita. 们里面掌权、掌管我们的生命。 Dan dia memerintah dalam hati kita dan jiwa kita. 然后耶稣把天国各种的福气好处赐给我们， Dan Tuhan juga memberikan segala kebaikan kerajaan Allah kepada kita. 比方说喜乐平安、 Misalkan sukacita, damai sejahtera, 新的力量、 kekuatan yang baru, 上帝的看顾、上帝的同在， pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. 这个都是神国里面的好处或者祝福。 Inilah segala kebaikan dan berkat di dalam Tuhan. 耶稣带到这个世界， Yesus bawa ke dalam dunia ini, 放在我们的生命， menaruhnya dalam diri kita 引导我们前面的道路。 dan memimpin jalan depan kita. 所以今天我们相信耶稣， Hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, 耶稣就住在我们的心里， maka Yesus akan diam di dalam diri kita, 不是单单做我们心中的主， bukan hanya menjadi Tuhan di dalam diri kita, 但是也是把上帝天上各种的好处、福气放在我们的生命里面。 tapi juga membawa segala kebaikan, berkat dan anugerah ke dalam diri 虽然 kita. 我们还活在这个世界， Walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini, 我们能够体会到、享受到天国这种的平安喜乐。 tetapi kita dapat memahami dan merasakan sukacita, damai sejahtera 这 daripada 个是 surgawi. 信主的人跟非信主的人不一样的地方。 Ini ada perbedaan orang percaya dan tidak percaya. 然后耶稣要把上帝的真理教导我们， Dan Tuhan juga akan memberitakan kebenarannya kepada 让我 kita. 们行在光明的道路， Supaya kita dapat berjalan di dalam jalan terang. 有关于上帝的公义， Tentang keadilan Allah. 关于上帝的真理， Tentang kebenaran Allah. 上帝的圣洁。 Kekudusan Allah. 我们今天成为上帝的子民， Hari ini kita menjadi anak-anak 我 Tuhan. 们应该怎么样过这个生活？ Bagaimana kita menjalani hidup 按 ini 照上帝的旨意， sesuai dengan kehendak Tuhan. 这些的真理，耶稣都教导我们， Kebenaran ini Tuhan ajarkan kepada kita. 放在我们的心里， Menaruhnya dalam hati kita 引导我们每一天的道路。 dan memimpin hidup kita setiap hari. 所以耶稣在这个世界的时候， Oleh sebab itu ketika Yesus ada di dunia ini, 他除了把真神显明给我们看， selain dia menyatakan
Allah kepada kita, 他除了要把救恩的工作完全成就于我们， dan dia menggenapkan seluruh karya keselamatan bagi 所以 kita. 他也是常常做教导的工作。 Dan dia oleh sebab itu dia sering kali memberikan pengajaran. 教导是什么呢？ Apa itu pengajaran? 就是把神的真理放在我们的心中， Yaitu membawakan firman Tuhan ke dalam hati kita. 让我们能够走这个恩典的路， Supaya kita bisa berjalan di dalam jalan anugerah. 走在光明的路， Jalan yang terang. 走在喜乐的路。 Jalan yang penuh dengan sukacita. 所以耶稣基督是我们生命最大的宝贝。 Oleh sebab itu Yesus adalah harta yang berharga bagi kita. 我们得着这个耶稣， Kita mendapatkan Yesus. 我们可以说得着了一切。 Boleh dikatakan kita mendapatkan segalanya. 我们得着耶稣， Kita mendapatkan Yesus. 我们就得着了天国。 Kita mendapatkan kerajaan surga. 我们得着了耶稣， Kita mendapatkan Yesus. 我们就得着新的生命，永生的生命。 Kita mendapatkan kehidupan baru, kehidupan abadi. 所以今天我们活在这个世界， Oleh sebab itu ketika kita masih hidup di dalam dunia 不是 ini, 单单要追求金钱地位，那个是都好的， bukan hanya untuk mengejar harta dan kedudukan, 但是更重要的， tetapi yang lebih berharga adalah 有没有我们得着天堂的宝贝，就是耶稣基督本身。 apakah kita mendapatkan harta yang berharga dari kerajaan surga, yaitu Yesus sendiri. 有一个农夫， Ada seorang petani, 他有一天在那个处理他的那个地图， ketika dia sedang mencangkul tanah, 那他就碰到一个石头， dia ketemu satu batu. 哇，这个石头很拦住他， Karena batu ini menghalangi dia. 他的植物不能够生长， Cangkulnya tidak bisa bekerja dengan baik. 所以他就把石头拉出来， Oleh sebab itu dia angkat itu batu 他就丢在这个路旁边， dan dia buang ke pinggir jalan. 他继续在那边工作。 Dan dia terus bekerja di sana. 但是另外一个人跑过这一条路， Tapi datang seorang yang berjalan di jalan 他 itu. 就停下来， Dia berhenti. 他一直看这个石头， Dia melihat ke batu itu. 他对那个农夫说 Dan dia berkata kepada petani itu, 他说先生， Bapak, 这个石头是你的吗？ apakah batu ini milik kamu? 他说是的，是刚才我从泥土里面拉出来的。 Dia bilang, iya, karena tadi saya mengoreknya dari tanah. 那他说你为什么放在这边呢？ Mengapa ditaruh di sini? 他说没有用，我暂时放在那边。 Dia berkata, tidak ada gunanya, maka saya taruh di sana. 但是他那个人对那个农夫说 Tapi orang itu berkata kepada Pak petani, 我把这个石头从你买过来可以吗？ apakah boleh saya membeli batu ini? 哦，这个农夫说可以。 Petani itu bilang boleh. 对他来说，这个是没有用的东西， Baginya ini sesuatu yang tidak berharga 拦住他的工作。 dan menghalangi pekerjaannya. 他说你要的话就我买给你， Kalau kamu mau, saya jual kepada kamu. 他就用很便宜的钱就买过来那个人。 Maka orang itu membeli batu itu dengan harga yang sangat murah. 他带回家的时候， Waktu dia bawa pulang, 把它的洗干净， dia mencucinya. 他用一个方法把这个石头弄得更好。 Dan dengan caranya dia membersihkannya dengan baik. 原来这个不是平常的石头， Ternyata itu bukan batu biasa. 这个是个钻石， Ini adalah permata, 是非常宝贝。 sangat berharga. 所以他马上带到一个买卖这个珍珠的店里面，把它带到那边去。 Maka dia membawanya ke toko permata untuk menjualnya. 这个有那个珍珠店的人就把它切开来一块一块。 Lalu toko permata itu memotongnya menjadi bagian-bagian 那 kecil. 原来是非常宝贝的珍珠。 Ternyata itu permata yang sangat berharga. 早就那个人就把这个珍珠卖给那一个店， Dan dia menjual permata itu kepada toko permata itu. 他得找那么大的钱。 Dia mendapat uang yang sangat banyak. 那个农夫虽然他有这个宝贝的东西， Tetapi petani itu walaupun dia yang memiliki 他 batu permata ini, 不知道它的价值， dia tidak tahu harganya. 所以他就把它卖掉，把它丢掉。 Oleh sebab itu dia menjualnya dengan murah, bahkan membuangnya. 那么贵重的东西， Barang yang begitu berharga, 他没有得着它真正的意义或者真正的这个价值在里面。 tetapi dia tidak mendapatkan nilainya. 这个故事告诉我们， Ini memberitahukan kepada kita. 今天的人也是很多像这个农夫， Banyak orang saat ini seperti petani ini. 上帝把最好的礼物， Yesus telah memberikan harta yang terindah. 上帝把最伟大的福音已经赐给我们。
Tuhan telah memberikan Injilnya bagi kita, 而且这个福音到处都可以听的。 dan Injil ini dapat didengar di berbagai tempat, 但是很多人不愿意听。 tetapi banyak orang tidak mau mendengarnya. 耶稣上帝把耶稣基督赐给我们， Allah memberikan Yesus bagi kita. 这个是我们生命的宝贝贵重的东西。 Ini adalah harta yang berharga bagi kita. 但是很多人把心门关掉， Tetapi banyak orang menutup pintu hatinya, 不愿意接纳耶稣。 tidak mau menerima 这个 Yesus. 是世界的愚拙， Ini adalah kebodohan dunia. 这个是人心被罪恶黑暗所捆绑的情况， Ini karena hati manusia dikuasai dan terikat, ditutup oleh 变成他 kegelapan. 看不到耶稣里面的真理宝贝贵重在里面。 Sehingga dia tidak dapat melihat nilai yang begitu berharga pada Yesus. 所以今天上帝要教导我们， Hari ini Tuhan ingin mengajar kepada kita 让我们看得清楚 supaya kita melihat dengan jelas 耶稣基督里面的宝贝， yang berharga di dalam Yesus, 让我们得着耶稣， agar kita mendapatkan Yesus, 得着一切。 mendapatkan segalanya. 第二方面， Yang kedua, 我们要愿意放下， kita harus rela melepaskan 我们就能够得着。 supaya kita dapat memperoleh. 刚才我们看的经文告诉我们， Ayat Alkitab yang kita baca memberitahukan kepada kita, 当那一个人遇见了这个藏在地里的宝贝的时候， waktu orang itu menemukan harta yang terpendam, 或者找到遇见那个很贵重的珠子的时候， atau waktu dia menemukan mutiara yang indah itu, 圣经说他就欢欢喜喜把他一切所有的把它卖出去，拿到那个钱，把这个财宝或者这个珠子买过来。 dia dengan sukacita pulang dan menjual seluruh miliknya untuk dapat membeli ladang itu. 圣经说他一切所有的， Alkitab menceritakan bahwa dia menjual seluruh miliknya. 一切所有的什么东西呢？ Apa itu seluruh miliknya? 包括他的房子， Mungkin termasuk rumahnya, 包括他的车子， mobilnya, 但是可能妻子就不能够卖哈。 mungkin mobilnya tidak dapat dijual. 妻子不能够卖， Istri. 但是他能够卖他一切另外的东西。 Tetapi dia dapat menjual segalanya yang lain. 如果今天我问你， Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, 你有的东西是什么？ apa harta yang kau punya? 可能你算不完， Karena mungkin kita tidak dapat menghitungnya dengan 除了有 semua. 房子、车子，刚才 Selain ada rumah, 可能我们有10个鞋子或者20双的鞋子， mungkin kita punya sepatu bisa 10 pasang, 或者在BCA那边有钱， dan juga di bank ada harta, 或者在其他的银行也是有钱， dan di bank lain ada harta lagi, 在家里有放这个现钱， dan juga di rumah ada cash, 或者那边有房子， dan tempat lain ada rumah lagi. 可能你算不完了。 Mungkin tidak terhitung, 但是你算得完，你把它卖出去， tapi dia menjual semuanya 那然后买另外一个东西， dan membeli sesuatu. 那这个东西一定是非常的宝贝。 Nah, barang ini pasti sangat berharga. 那耶稣这里教导我们， Yesus mengajarkan kepada kita, 天国是非常的宝贝， kerajaan surga sangat berharga. 所以我们愿意放下我们所有的，为了要得着这个天国。 Oleh sebab itu kita mau melepaskan apa yang kita punya untuk dapat mendapatkan kerajaan Allah 当 ini. 我们愿意放下我们现在世界所有的话， Ketika kita rela melepaskan apa yang kita punya di dunia ini, 为了得着新的东西、天国的东西，那个我们就不一样了。 untuk mendapatkan kerajaan surga. 今天世界的人， Hari ini orang dunia 他太紧抓住这个世界的财宝， begitu erat memegang harta dunia. 他的心被这个世界的财宝捆绑， Hatinya terikat dengan kuat oleh harta dunia. 所以他就放不下， Dia tidak dapat melepaskannya 不肯放下， dan tidak rela melepaskannya 为了得着这个天上来的财宝。
untuk mendapatkan harta daripada 所以在 surga. 福音书那边告诉我们， Dan kitab Injil memberitahukan kepada kita, 有一个年轻的人，他来到主耶稣的面前， ada seorang muda datang ke hadapan Yesus. 他是一个很有钱的人， Dia seorang yang kaya, 但是可能他心里很不平安。 tetapi hatinya tidak ada damai 他 sejahtera. 说：“主耶稣，我怎么样得着生命呢 Maka dia bertanya kepada Yesus, bagaimana saya mendapatkan keselamatan? ？”耶稣说：“你要遵行律法， Tuhan Yesus berkata, engkau harus menjalani kitab Taurat. 不可以杀人，不可以骗人，不可以犯奸淫，各样各种的条件。 Tidak boleh membunuh, tidak boleh memfitnah, tidak boleh berzina. 他说：“这个我就做了， Dia bilang, saya semua telah lakukan. 我从小就学习， Sejak kecil saya sudah belajar. 到现在我还是做。 Sampai hari ini saya masih melakukannya. 还有什么不够的呢？” Apa yang masih kurang? 主耶稣说 Tuhan Yesus berkata, 你要把你的财产卖出去，卖掉给贫穷的人。 jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin. 你把你的心倒空， Dan kosongkan hatimu. 把这个世界的缠绕放下来， Melepaskan seluruh harta dunia. 你才能够得新的东西，就是新的生命。 Dan engkau baru dapat harta yang baru yaitu dan memenuhi hatimu. 圣经怎么说呢？ Bagaimana Alkitab 这个 mengatakannya? 年轻的人放不下， Orang muda ini tidak dapat melepaskan. 所以他就悄悄的离开了耶稣。 Oleh sebab itu dengan gelisah dia meninggalkan Yesus. 他已经遇见了耶稣， Dia sudah bertemu Yesus. 他已经遇见了这个生命， Dia juga bertemu dengan keselamatan itu. 但是他得不着这个生命， Tetapi dia tidak mendapatkannya. 但是他得不着这个宝贝， Dan tidak mendapatkan harta berharga 因 itu. 为他不能够把世界的东西放下来， Karena dia tidak dapat melepaskan hal-hal duniawi. 因为他不能够把这个俗世所肉的东西缠绕他的心，放不下，脱不了。 Dan dia tidak dapat melepaskan hal-hal kedagingan. 所以当耶稣讲这个比喻的时候， Ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, 他要告诉我们， dia ingin memberitahukan kita, 当我们看到耶稣的时候， ketika kita melihat Yesus, 当我们遇见耶稣的时候， ketika kita bertemu Yesus, 要把耶稣看为最重要的， kita harus melihat Yesus sesuatu yang jauh lebih penting. 比我们一切世界所有的更重要。 Lebih penting dari segala sesuatu yang kita ada di dunia. 耶稣要教导我们， Yesus ingin mengajarkan kita, 当我们遇见他的时候， ketika kita bertemu Yesus, 我们要很勇敢的做一个决定， kita harus dengan berani mengambil satu keputusan, 有一个很极端的决定 yaitu ，extreme， satu keputusan yang sangat ekstrim, 就是愿意把旧的东西、俗世的东西放下、留下， yaitu melepaskan segala harta yang lama itu 来得着耶稣， untuk mendapatkan Yesus, 把它进入我们的心。 untuk dia masuk dalam hati kita. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我相信我们大家坐在这边， saya percaya saudara-saudari duduk di tempat ini, 在我们心中已经有了耶稣， hati kita sudah ada Yesus. 这个是非常的重要。 Ini adalah sangat penting. 但是当我们跟随他的时候， Tetapi waktu kita mengikut dia, 我们要在耶稣里面得着更丰盛、更大的生命的时候， waktu kita mau mendapatkan hidup yang makin melimpah di dalam 我们 Yesus, 也是要不断把我们这个肉体的东西，一直要把它放下来， kita juga harus terus melepaskan kedagingan kita, 让我们生命被上帝改造， supaya hidup kita boleh dibentuk oleh Tuhan, 让我们生命更充满耶稣基督里面各种丰富的东西。 dan hidup kita dapat dipenuhi dengan berbagai berkat yang melimpah dari Tuhan. 虽然今天我们是基督徒， Meskipun kita hari ini ada orang Kristen, 但是常常我们是像这个俗世的人这样生活。 tetapi kita hidup dengan orang yang non-Kristen. 虽然我们是一个基督徒， Walaupun kita seorang Kristen, 但是常常我们还是按照我们的旧人这种古老的人来生活。 tetapi kita juga sering kali hidup dengan manusia lama kita. 所以有一个人名叫 Gil Edelman， Ada seorang yang bernama Kyle Edelman, 他写了一本书， dia menulis satu buku. 他说要把你的旧人截断， Dia mengatakan bahwa kita harus mengakhiri hidup lama kita. 一个人要跟随耶稣， Seorang yang mau ikut Yesus, 他要愿意被耶稣改造， dia harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan.
他又愿意放下他一切的这个救人的状况。 Dia harus rela melepaskan manusia lamanya. 什么意思？愿意放下我们这个救人呢？ Apa artinya melepaskan manusia lama? 他说，第一， Yang pertama, 要愿意被上帝破碎，让我们能够得着完整的一个新人。 yaitu bersedia dihancurkan supaya bisa dijadikan utuh. 我们做基督徒， Kita menjadi seorang Kristen, 我们希望能够得着耶稣的形象。 kita berharap bisa mendapatkan serupa Yesus. 但是在我们这个旧的人里面， Tetapi dalam manusia lama kita 还有很多不好的东西， masih hal-hal yang kurang baik. 比方说有骄傲、 Misalkan ada kesombongan, 贪心、 ada ketamakan, 懒惰， ada kemalasan, 有这个肉体的需要， ada nafsu daging, 还有贪吃， kerakusan, 不愿意顺服， dan ketidaktaatan, 不忠心， tidak taat, 不忠心， tidak setia. 这一些都是坏的东西， Semua ini tidak baik 是在我们里面。 dan masih ada dalam diri 那我们 kita. 要愿意被耶稣把这些不好的东西破碎丢掉。 Dan kita mau hal-hal ini dihancurkan dan dibuang. 当我们被耶稣破碎的时候， Waktu kita mau dihancurkan oleh Yesus, 这个是不简单的， ini hal yang tidak mudah. 这个是我们享受的东西。 Inilah hal-hal yang kita nikmati. 但是耶稣叫我们放下， Tetapi Yesus mau kita lepaskan 破碎这个旧人， dan dihancurkan manusia lama 我们 ini. 才能够被新造，变成一个更像基督这种的人。 Kita baru bisa dibentuk menjadi seorang yang lebih serupa Kristus. 这个就是所谓愿意被破碎，让我们能够得着完整一个新的人，更像基督耶稣的人。 Ini yang dimaksud dengan dihancurkan untuk boleh menjadi utuh seperti Yesus. 我们看保罗的历史， Kita melihat sejarah Paulus, 他还没有相信耶稣的时候， waktu dia belum percaya Yesus, 他是一个骄傲的人。 dia seorang yang sangat sombong. 他骄傲，因为他有很多学问， Dia sombong karena dia berpendidikan 有 tinggi, 地位， ada kedudukan, 能够杀基督徒。 dapat membunuh orang Kristen. 他很骄傲， Dia sangat sombong. 因为他以为他是最好的人， Dia mengira dia adalah yang paling baik 他是为真理而活， dan dia 他是以为他为真理而活， dia mengira dia hidup untuk kebenaran. 他以为他是很聪明的人。 Dia pikir dia sangat pintar. 但是当他见到耶稣的时候， Tetapi waktu dia bertemu Yesus, 耶稣让他的眼睛看不到， Yesus membuat dia matanya tidak kelihatan 然后他倒下来， dan dia jatuh 他没有 tersungkur 办法行动， dan tidak dapat 要 bergerak, 人来带他， harus dituntun 慢慢他才能够看得见。 dan setelah pelan-pelan dia baru bisa 当 melihat. 他知道他被耶稣救赎过来的时候， Setelah dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Yesus, 他愿意把他一切旧的东西把它放掉， dia rela melepaskan segala sesuatu. 他愿意被上帝耶稣来破碎他， Dia rela dihancurkan oleh Yesus. 让他一切的骄傲，他觉得他自以为意的这些的东西都把它赶出去，把它破碎， Segala kesombongan dan merasakan diri hebat itu dihancurkan. 他才能够成为一个新造的人， Dan dia baru bisa menjadi seorang yang manusia baru. 他才能够带上基督耶稣的样子。 Dan baru bisa memakai serupa Kristus. 所以当年老的时候， Sehingga waktu dia tua, 他曾经这样说： dia pernah berkata, 因为我认识了基督， karena saya mengenal Kristus, 一切以前的东西 segala sesuatu yang dulu di belakang, 都被看为粪土， itu dia melihatnya sebagai sampah. 没有意义的。 Tidak ada artinya. 无论是学问， Walaupun itu pendidikan, 无论是地位， walaupun itu kedudukan, 无论是聪明， walaupun itu kepintaran, 这个好像垃圾，就是好像粪土。 seperti sampah, seperti debu. 如果跟耶稣对比的话， Kalau dibandingkan dengan Yesus, 这个都没有意义。 semua ini tidak ada artinya. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天我们的心可能也是很多抓住这些世界的东西。 hati kita mungkin hari ini memegang begitu banyak hal-hal duniawi. 我们要愿意被上帝破碎这些的东西， Kita harus rela dihancurkan oleh Tuhan 让我们能 Yesus 够重新得救。 supaya kita boleh diselamatkan. 第二个方面， Yang kedua, 要为自己忧愁， yaitu berduka cita bagi diri kita sendiri 让我们能够得着真正的福气和喜乐。 supaya kita bersuka cita dan berbahagia.
各位弟兄姐妹，是否你曾经了解你自己的状况吗？ Saudara-saudari, apakah engkau pernah memahami keadaanmu sendiri? 当我们了解我们的状况， Ketika kita memahami diri 我 kita, 们看到我们的不完全， kita melihat ketidaksempurnaan 我们看 kita, 到我们的不顺服， kita melihat ketidaktaatan kita, 我们要为这一些的事情来忧愁担心。 kita harus berduka atas hal-hal ini. 我们愿意为这些的东西担心忧愁的时候， Waktu kita mau berduka tentang hal-hal ini, 那我们才能够在基督耶稣里面得着一种真正的喜乐，而且福气。 maka kita akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan dalam 因为 Kristus. 我们的福气是从天上而来的， Karena kebahagiaan kita ada dari surga, 不是靠着我们肉体所做的事情。 bukan bersandar kepada apa yang kita lakukan. 所以在诗篇第32篇那边， Oleh sebab itu dalam Mazmur 32 mengatakan, 大卫曾经来到上帝的面前， Daud pernah datang di hadapan Allah. 他说：“上帝啊，你了解我的问题， Dia mengatakan, Tuhan, kau mengerti 我 pergumulanku. 非常的痛苦， Saya sangat menderita. 我这个肉身、这个皮肤、骨头都那边作痛。” Dagingku, kulitku, tulang-tulangku sakit. 我的仇敌，他们看笑我，就避开我。 Musuh-musuhku menertawakanku dan 我在这样的难处当中， aku dalam kesulitan dan penderitaan ini. 他说：“主啊，你听我的祷告， Tuhan, dengarlah doaku. 求你赦免我的罪。” Ampunilah segala dosaku. 当他这样祷告之后呢， Waktu dia berdoa seperti ini, 他就写出一句很重要的话语， dia menuliskan kalimat 就 yang 是 sangat 在诗 indah, 篇第32篇第1到第2节那边说。 yaitu di Mazmur 32 ayat 1 dan 2. 他说：“罪恶被上帝赦免的人，这一种的人就有福了。”他说。 Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. 如果你的罪得到赦免， Kalau dosamu diampuni, 如果你愿意为罪而哭，而且忧伤的话， kalau engkau mau menangisi dosamu, 上帝要赦免你这个罪过， Tuhan akan menghapus dosamu, 把新的恩典赐给你， memberikan berkat yang baru bagimu, 让你得着真正的福气。 supaya engkau mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. 第三方面，我们愿意被降卑， Ketiga, kita rela direndahkan 让我们能够被提高。 supaya kita ditinggikan. 在路加福音第18章那边， Dalam Lukas 18, 耶稣讲了一个故事， Yesus menceritakan satu cerita. 有2种的人，他来到圣殿里面， Ada 2 orang datang ke bait Allah. 他们来到圣殿向上帝祷告敬拜上帝。 Mereka datang ke rumah bait Allah untuk berdoa. 第一种的人就是法利赛人， Orang yang pertama adalah orang Farisi. 他来到上帝的面前， Dia datang ke hadapan Tuhan. 他很骄傲的说 Dengan sombong dia berkata, 他说上帝呀、 Tuhan, 我不像那个这个收税的人， saya tidak seperti pemungut cukai itu. 我不是强盗， Saya bukan penjahat. 我不是犯奸淫的人， Saya juga bukan penjina. 我不是坏人。 Saya bukan orang yang jahat. 每一个礼拜 Setiap minggu, 我禁食2次， saya berpuasa 2 kali. 我把十一奉献交给上帝， Saya memberikan persembahan perpuluhan kepada 我做了 Tuhan. 很多的好事， Dan saya melakukan segala kebaikan. 所以他对上帝报告， Dan dia melapor kepada 他 Tuhan. 是这么好的人， Dia orang yang begitu 他 baik. 是那么高大的人。 Orang yang begitu tinggi. 但是另外一种这个税吏，他来到主的面前， Tetapi orang yang lain yaitu pemungut cukai datang di 圣 hadapan 经说 Tuhan. 他很远的来到这个上帝的面前， Alkitab berkata bahwa dia jauh-jauh 而 datang 且 ke 他的 hadapan Tuhan. 头不敢这个抬起来， Dan kepalanya tertunduk tidak berani diangkatnya. 他一直捶他的胸部， Dan dia terus memukul dadanya 他对上帝说 dan berkata, 他说上帝啊， Ya Tuhan, 怜悯我， kasihanilah aku, 赦免我的罪过。 ampunilah segala dosaku. 然后耶稣做一个结论， Dan Tuhan Yesus mengambil satu kesimpulan. 他说第二个人就是那个税吏，他是被上帝接纳的人， Bahwa orang yang kedua yaitu pemungut cukai itu adalah orang yang berkenan di 他 hadapan 被 Tuhan. 上帝高起来的人。 Dia ada orang yang ditinggikan oleh 因为 Tuhan. 他得着上帝里面的福气，或者得着上帝的赦免。 Karena dia mengalami keselamatan dan juga kebahagiaan dalam Tuhan. 但是这个法利赛人， Tetapi orang Farisi ini, 他得不着，
Dia tidak mendapatkannya 因为他太骄傲了。 karena dia terlalu sombong. 那一本书说，我们很喜欢做法利赛人， Kita seringkali suka menjadi orang Farisi, 但是我们不愿意做好像这个税吏这种的人。 tetapi kita tidak mau menjadi orang yang seperti orang 当我们 Farisi 愿意 memutuskan, 谦卑我们的心， yaitu dengan merendahkan hati kita. 上帝要提高我们， Tuhan akan meninggikan kita 然后我们要倒空我们的思想， dan kita harus mengosongkan pikiran kita 让上帝的真理充满我们的思想。 supaya kebenaran Kristus memenuhi pikiran 我们要 kita. 倒空我们的心， Kita harus mengosongkan hati kita 让上帝的爱充满我们的心， supaya kasih Kristus memenuhi hati 我们 kita 就能够把新的生命活出来。 dan kita bisa menghidupi kehidupan yang baru. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天是什么东西塞住你的心呢？ hari ini apakah yang memenuhi hatimu? 今天是什么东西塞住你的思想呢？ Apakah yang memenuhi pikiranmu? 可能是世俗的东西， Mungkin itu hal-hal yang 可能 duniawi. 是世界的哲学或者各种世界的坏意有在我们的心里 Apakah itu semua kebaikan duniawi? 我们就不能够把这个上帝的真理把它活出来。 Sehingga kita tidak dapat menghidupi 我们要愿意把 kehidupan 这些 kebenaran 世俗 Tuhan. 不好的东西把它倒空， Kita harus mengosongkan semua ini dalam hati kita 让神的爱、真理再充满我们的心。 supaya kasih dan kebenaran Tuhan memenuhi hati kita. 这个是所谓把我们的自我把它放下。 Yaitu melepaskan, apa ini maksud dengan melepaskan diriku? 我们的老我放下， Melepaskan manusia lama aku. 让我们能够得着新的样式。 Supaya kita mendapatkan bentuk yang baru, manusia baru. 我们不愿意放下， Ketika kita tidak rela melepaskan, 我们就得不着新的东西。 kita tidak bisa mendapatkan yang baru. 当我们愿意放下， Waktu kita mau melepaskan, 我们就愿意得着。 maka kita akan mendapatkan. 这个是耶稣教导我们的。 Ini adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 最后的一点， Yang terakhir, 让我们成为一个聪明的人， agar kita menjadi bijak 在神的面前，我们懂得什么是真理。 di dalam Tuhan, kita mengerti apa itu kebenaran. 这个是一个聪明的人。 Ini adalah orang yang bijak. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天你在寻找什么呢？ apakah engkau cari saat ini? 是不是钱财地位？ Apakah harta dan 今 kekuasaan? 天你人生的方向目的是什么呢？ Apakah tujuan hidupmu hari ini? 是为了得着这个世界的快乐吗？ Apakah untuk mendapat kesenangan duniawi? 今天对你来说最重要、最宝贝的东西是什么呢？ Apakah menurutmu hal yang terpenting dan berarti dalam hidupmu? 是不是这个学问或者科技或者名誉呢？ Apakah itu ilmu, teknologi, atau nama yang baik? 今天你在奔跑要找什么东西呢？ Apakah yang engkau perjuangkan atau kejar saat ini? 你在心里最渴慕的东西是什么呢？ Apakah yang paling diinginkan hatimu? 是不是能够理由这个游玩这个世界吗？ Apakah untuk berkreasi dunia ini? 或者游玩整个中国 Atau berkreasi seluruh dataran Cungko? 有好的前途吗？ Ada masa depan yang baik. 这个都不会错的， Ini semua tidak salah. 但是不是最重要的。 Tetapi bukan yang terpenting. 你要得着耶稣， Engkau harus mendapatkan Yesus. 以耶稣为中心， Menjadikan Yesus sebagai pusat. 比一切所有的更大更重要。 Dia ada lebih berharga dari segala sesuatu. 这个是聪明的人， Ini adalah orang yang bijak. 这是在上帝里面也成为一个聪明的人， Dan menjadi orang yang bijak di mata Tuhan. 把生命建在耶稣里面， Membangun hidup di dalam Kristus. 住在耶稣里面， Hidup di dalam Kristus. 把我们的思想、我们的心意放在耶稣的权柄下， Menaruh hati dan pikiran kita di dalam kuasa Kristus. 为耶稣而活， Hidup bagi Kristus. 享受耶稣的大能。 Dan menikmati kuasa Yesus. 这个是我们一生最宝贝的财宝， Ini adalah harta yang berharga dalam hidup kita. 是上帝在耶稣基督里面预备给我们的。 Yang disediakan Kristus bagi kita setiap orang yang percaya. 让我们看了这一段的经文， Setelah kita melihat bagian firman Tuhan ini, 我们明白它的意义， kita sudah memahami artinya. 放在我们的心里， Taruh dalam hati kita. 遵行出来， Jalani dalam kehidupan 我 kita. 们就成为有福的人。 Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa.